Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan malam ini kita bersyukur, Alhamdulillah, setelah lama projek kita ni kita kata agak, kita dah rancang lebih awal tapi atas beberapa kekangan khususnya apabila persekolahan dibuka bersemuka, jadi kita ada beberapa penangguhan dan Alhamdulillah akhirnya kita dapat berkumpul malam ni dengan jumlah seramai 55 orang untuk pertemuan kita kata empat mata dengan pembimbing penulisan kita iaitu Puan Sri Dia Saharuddin. Dan sebelum saya mulakan kita kata kelas malam ini, eloklah dulu kita berkenalan dengan Puan Sri Dia Saharuddin yang merupakan anak jati Kuala Lumpur dan mempunyai 40 tahun pengalaman dalam bidang penerbitan dan pencetakan di Malaysia. 40 tahun. Jadi bayangkan saya tambah sikit saja daripada umur saya. Jadi begitu lama Mak Sri dalam bidang penerbitan dan penulisan. Dan sebenarnya Puan Sri dia lebih besar dipanggil dengan panggilan Mak Sri dan merupakan lulusan ijazah komunikasi dari Universiti Sains Malaysia. Jadi beliau sebenarnya merupakan pengasas uniknya inspirasi kisah hidup yang merupakan satu komuniti penulisan yang membimbing hampir 1,500 penulis pemula. Jadi cikgu-cikgu ahli-ahli PGPM jangan takut sekiranya tidak ada pengalaman menulis kerana Mak Sri telah pun melatih banyak penulis pemula sehingga berjaya menerbitkan 107 judul antologi berkaitan dengan kisah hidup dan 30 judul buku solo telah diterbitkan antara tahun 2020 hingga tahun 2021 dan insya-Allah 10 lagi buku solo bakal diterbitkan. Dan dalam bidang penerbitan majalah, beliau mempunyai 35 tahun pengalaman dalam industri majalah dan diamanahkan untuk mengendalikan penerbitan 28 majalah serentak yang diterbitkan, dicetak dan diedarkan oleh kumpulan media Kalankraf. Mungkin satu hari nanti persatuan kita nak buat majalah, kita boleh belajar dengan Mak Sri. Dan majalah Mingguan Wanita dengan jumlah edaran 150,000 seminggu juga merupakan antara pencapaian terbaik. Jadi maksudnya ini bukan pembimbing yang kaleng-kaleng dan kita bersyukur Alhamdulillah kita mendapat pembimbing yang kita kata sanggup berkongsi bersama kita pengalaman beliau. Dalam dunia surat khabar pada tahun 2009 telah mencipta sejarah penerbitan akhbar yang pertama kali terbit mewakili suara komuniti rakyat setempat dengan penerbitan akhbar Sinar Harian bermula di Kelantan, Terengganu, seterusnya yang merupakan penulis puisi, cerpen, novel, tanah air dan buku beliau yang bertajuk Kuala Lumpur di Mana Suamiku yang diterbitkan pada tahun 1990 berjaya dicetak 11 kali. Dan novel Selamat Malam Tan Sri pula dicetak ulang sebanyak 9 kali dan telah dijadikan drama bersiri di ADM sepanjang 26 episod. Jadi kalau PGPM mana tahu satu hari nanti kita boleh buat drama cerita-cerita PGPM, jadi kita adalah orang yang berpengalaman dalam bidang ini. Jadi saya tak mau melengahkan masa lagi, maka saya menjemput Puan Sri Dia atau lebih mesra dipanggil Mak Sri untuk sama-sama berkongsi dengan kita berkenaan dengan sedikit tulisan kisah hidup dan juga macam mana hala tuju penulisan buku yang bakal kita laksanakan. Silakan Mak Sri. Okey. Terima kasih Dr. Zurida. Jenuh nak menyebut panjang ceritanya. Itu dah selenggar ringkasnya lah saya bagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sari sadri wa siri amri wa hulu kudatami lisani yahu qawlu qawli amaha. Terima kasih kepada guru perpustakaan dan ini dah memang dah ada landasan dia. Dalam istilahnya kita, you all dah ada highway you sendiri. Highway tu terbentang luas. Lalulah macam mana pun, nak pergi ke mana pun, dah ada landasan dia. Itu paling senang nak bergerak. Dan tak dinafikan penglibatan guru-guru dalam bidang perpustakaan ni juga sangat penting dan sangat diperlukan buat masa sekarang dan Alhamdulillah sudah improve kepada perpustakaan dan media.
Masa saya dulu tak ada media tu. Semuanya perpustakaan. Dan tema yang kita pilih pun sangatlah sesuai apabila kita katakan guru perpustakaan media menerjah dunia. Dari bilik sunyi, dingin, kita menerjah dunia. Kerana apa? Sebab ramai orang yang belum terlibat dalam career ini tak tahu lagi tugas dan tanggungjawab guru-guru perpustakaan dan media ini. Jadi dengan adanya buku, dengan adanya tulisan-tulisan, tak kira lah nanti lepas ni sama ada kita nak buat dalam bentuk antologi ke, ataupun kita nak buat dalam bentuk majalah ke, atau kita nak buat dalam bentuk leaflet, zine. Jadi banyak. Dia bukan setakat antologi saja. Dia ada macam-macam penerbitan ni. Dan kita ada dalam bentuk fragment, memoir, banyak bidang lagi kan. Jadi kalaulah kita tak bermula dari sekarang, memang lambat lah. Sebab dalam zaman sekarang ni mereka dahagakan ilmu, perlukan maklumat. Jadi memang layak lah sekarang kita sudah bergerak untuk kita buat antologi dulu dengan penglibatan semua PGM seluruh Malaysia. Dan alhamdulillah lah langkah awal kita malam ni kita akan laksanakan tak pasti lagi, mungkin saya rasa dalam 4 antologi buku kan. Rasanya boleh kita dapat 4 buku. 4 buku ini mewakili seluruh PGM buat sementara ini di Malaysia. Dan pembahagian yang saya nampak tu nampak tak sama rata lagi ikut negeri-negeri kan. Nanti AJK akan susun semula lah, admin akan susun semula supaya ikut pembahagian, ikut zon. Dan tujuannya satu je, supaya penyebarannya lebih luas dan lebih berfokus. Boleh juga kalau kita nak buat ikut zon, katalah antologi ni lain daripada antologi zon B, zon utara lain daripada antologi zon selatan. Kan boleh macam tu, dia pelbagai. Atau nak ambil mudah, kita buat satu tema, satu konsep untuk semua 4 buku. Kan, boleh. Tapi kalau nak cabaran lagi, 4 buku tu yang berbeza konsepnya. Jadi contohnya lah, mungkin buku pertama itu dia menguatkan tentang kisah hidup. Buku kedua tentang gurindam, buat dalam bentuk gurindam. Buku ketiga dalam bentuk pantun. Boleh berbeza tapi fokusnya adalah perpustakaan dan media. Itu untuk kelainan kan. Tapi kalau nak mudah, satu konsep saja dan serap pada semua 4 grup. Itu mudahlah. Tapi kalau nak cabaran, nakkan kelainan, kita boleh pelbagaikan. Sebab ada orang dia tak berapa berminat dengan antologi, dia minat dengan konsep lain. Dia minat dengan memoir, dia tak minat dengan antologi, berbeza. Tapi nanti admin akan bincangkanlah macam mana. Yang saya sangat fokuskan ialah bagaimana buku ini nanti akan menerjah dunia sesuai dengan tajuk PGM ni. Menerjah dunia tu maksudnya kita ada banyak okey, kita ada slide, nanti kita tengok slide ya. Kita tengok slide. Nini, kru pasang slide. Okey. Tengok tajuknya tu kan sangatlah menarik. Dari bilik sunyi menerjah dunia. Maksudnya dari dalam bilik sunyi memanglah perpustakaan kena sunyi. Sunyi dalam konotasi yang positif lah untuk perpustakaan. Bukan sunyi maksudnya tak ada aktiviti kan. Sunyi itu menunjukkan kepada keadaan dalam bilik perpustakaan yang senyap, yang damai, tenteram dan menerjah dunia. Kita keluar ke seantero dunia. Bukan setakat dalam negara Malaysia sahaja. Okay, next ya. Okey, yang penting ni sekali, ini selalu saya ulang dalam setiap kali pertemuan, dalam perbincangan. Mengapa kita kena tulis? Mengapa menulis? Ada tulis cerpen ke, tulis buku kisah hidup ke, ataupun tulis apa saja. 2 benda ni kena ingat. Pertama, kerana kita pernah hidup. Dan kedua, kerana kita akan mati. Pertama sekali kerana kita pernah hidup. Jadi sebab kita hidup ni lah, kita banyak pengalaman yang sayang untuk kita tinggalkan kalaulah kita tak catatkan kepada orang lain untuk baca. Ada orang dia sangat berahsia orangnya, tapi
rasa itu sangat tak bagus lah kalau kita nak share, kalau kita tak kongsi dengan orang lain. Kan sebab hidup ini adalah perkongsian. Jadi apa yang berlaku, apa yang kita alami, kita kena kongsi dengan orang lain supaya menjadi iktibar kepada orang lain tu. Sama ada yang positif, yang bagus ataupun yang negatif pun kita kena kongsikan supaya orang tak buat negatif itu. Orang tak buat perkara negatif itu seperti mana yang kita dah buat. Kan? Dan yang kedua, kerana kita akan mati. Apabila kita mati nanti, kita dah tak boleh nak berkata-kata, kita dah tak boleh nak memberi maklumat kepada orang, kita dah tak boleh nak kongsi sesuatu kepada orang. Jadi buku kita yang kita tinggalkan itulah yang akan dikongsi oleh ramai orang, yang akan dibaca oleh lebih ramai orang. Jadi tak naklah nanti, tak nak menulis lah, semua tu rahsia lah bagi saya kan. Jadi tak apalah kalau nama saya hanya tertulis di batu nisan sahaja. Ada yang kata macam tu. Tak apa, saya tak nak tulis. Saya tak nak itu rahsia-rahsia. Biarlah rahsia saya. Tak apalah nama saya hanya tercatat di batu nisan sahaja. Nama, lahir bila, meninggal bila. Itulah 3 perkara yang biasanya akan tercatat di batu nisan. Kan? Kalau boleh jangan fikir macam tu. Kalau boleh, tulisan yang kita tinggalkan itu akan terus menjadi ladang pahala kita. Apabila kita mati, tulisan kita tu akan menjadi pahala berterusan kepada kita. Kerana kita telah menulis perkara yang bagus, perkara yang baik-baik, yang perlu diikut oleh orang lain. Okay? Okay, nextnya. Okay. Alright, ini kenapa? Yang pentingnya kita tulis sebelum kita lupa. Catat walaupun dalam bentuk ringkas-ringkasan nota-nota sahaja. Dan kedua, menulis sebagai jalan kita berkompromi dengan diri. Kita selalu tak nak share, tak nak kongsi dengan orang lain, itu adalah satu keegoan kita. Kepatutnya kita kena berkompromi dengan diri kita, kita kena kongsikan. Apa yang kita lalui mungkin orang lain tak lalui, apa yang kita alami orang lain tak alami. Jadi kalau kita tak kongsi, kita simpan hanya untuk kita, memang kita tamak. Kan, kita tamak. Sebaik-baiknya kita berkongsi dengan orang lain dan supaya orang lain juga akan berkongsi pengalaman dia dengan kita. Kerana tujuannya hanyalah satu, iaitu untuk menyebar kebaikan. Kita tak dapat membuat kebaikan dengan cara yang ke lapangan, maksudnya pergi ke bantuan kemanusiaan ke apa-apa kan, membuat aktiviti asnaf ke, tak apa, tak boleh pun tak apa, tapi kita menyebar kebaikan kita dengan cara lain. Kita menyebar kebaikan kita melalui penulisan kita. Itulah fitrah yang patutnya kita lalui, yang patutnya kita jalankan, terutama kalangan guru. Memang tabiat seorang guru mestilah share, kongsikan segala kebaikan untuk orang luar. Jangan tamak, jangan simpan semua tu untuk diri sendiri. Dan nombor 4 itulah yang paling saya nak tekankan. Yang nombor 4 itu ialah pengantarbangsaan karya. Sebab saya biasa pergi ke pesta buku luar negara. Kita ada banyak pesta buku di luar negara. Kita ada lebih daripada 10 pesta buku dengan Bologna Book Fair, Sharjah Book Fair, kan, Beijing Book Fair, Frankfurt, Singapura, Australia. Jadi memang impian kita, kalau impian Dr. Zul juga, kalau boleh buku-buku PGM ni kita bawa ke luar negara untuk kita sebarkan ke luar negara. Dia ada macam satu clue lah, satu syarat macam mana kita nak bawa buku kita ke luar negara. Poin utama sekali ialah kita kena ceritakan tentang kita. Cerita kita. Sama ada di luar bandar ataupun di bandar, tapi cerita kita. Kita jangan buat cerita tentang kemodenan dunia moden di luar, kerana mereka sudah maju berbanding dengan kita. Maksudnya kalau kita bawa cerita moden ke Frankfurt Book Fair, orang-orang di sana lagi maju daripada cerita-cerita kita. Kan, jadi kalau boleh kita bawa cerita tradisional kita, cerita di sekolah kita, cerita komuniti kita untuk orang luar baca.
Contohnya kalaulah seorang guru itu menghadapi masalah talian internet untuk sebarkan maklumat, suasana situasi sekolah tu yang sangat tak membantu untuk aplikasikan apa-apa pautan-pautan untuk kita share dalam Google Meet ataupun bersama pelajar-pelajar, itu yang kita kena highlightkan sebab orang luar nak tahu. Kita jangan cerita yang bagus saja untuk orang luar. Sebab itu mereka dah alami, mereka dah lalui. Jadi mereka nak tahu apa yang kita lalui, sama ada cerita luar bandar terutamanya, contohnya macam cerita pelajar kita di Sabah dan Sarawak. Okay? Sabah dan Sarawak yang sangat berhalangan untuk mendapat talian internet. Kan contohnya macam iklan tu lah, kena panjat gunung, panjat pokok, kan, mencari talian, itu yang mereka nak baca. Kesusahan, masalah, halangan itulah yang mereka nak baca. Sebab mereka tak alami semua tu, mereka dah moden, mereka dah dapat talian dengan mudah. Tapi bagi negara-negara yang dunia ketiga, mereka nak tahu macam mana kita explore dan kita bawa pelajar, menarik minat pelajar untuk berminat dengan perpustakaan, berminat dengan media, supaya cerita itu mereka dapat sesuatu yang baru daripada apa yang mereka dah alami. Jadi biasanya pengalaman kita pergi ke pesta buku luar negara macam itulah. Mereka nak yang lokal. Yang lokal tapi untuk antarabangsa. Kita tak perlu bercerita tentang internet kita laju, internet kita memang moden, pantas, bilik berhawa dingin, skrin besar. Mereka tak nak tu semua tu sebab mereka dah ada, mereka dah melalui semua tu. Okay? Itu yang nombor 4 tu lah, kalau boleh nanti kita fokuskan cerita-cerita lokal. Cerita lokal supaya kita boleh bawa buku ini ke luar negara. Kalaulah kita tak boleh pergi pun, kita boleh kirimkan buku itu kepada sahabat kita yang pergi ke luar negara untuk pesta-pesta buku. Dan ada penerbit yang target, katalah dia target untuk pesta buku Frankfurt, dia akan buat buku khas untuk Frankfurt saja. Atau dia nak fokus untuk Beijing Book Fair, dia fokus untuk Beijing saja. Itu ada penerbit yang mampulah nak buat macam tu. Tapi sebab kita baru nak bermula, saya cadangkan kita buat umum saja, general, umum untuk semua satu dunia, kita antara bangsakan. Okay, next slide. Saya rasa kebanyakan yang hadir malam ni dah biasa menulis kan, yang dah tahu selok-belok penulisan ataupun ada yang baru nak berkarya. Okay, ini yang tadi saya cakap, menulis karya lokal tapi berciri dunia, yang nombor 3 tu. Kisah setempat yang tak ada di tempat lain. Kan, jangan menulis mengenai perkara klise yang sudah ada di tempat orang. Sedangkan mereka mahu karya kita. Mereka nak karya kita yang lokal. Mereka nak tahu bagaimana seorang pelajar di luar bandar bergantung sangat dengan internet, tetapi malangnya susah nak dapat talian dan mereka sabar. Yang tulisan kita, karya kita ada kelainannya. Taklah antologi ini orang kata sama je dengan antologi yang lain-lain. Kan? Kalau boleh setiap satu konsep yang kita terbitkan tu lain daripada konsep yang sebelum itu. Contohnya macam buku kisah hidup lah. Sebelum tu kita buat buku resepi kan, semua resepi mak. Habis satu musim. Bila nextnya kita buat tentang abah pula. Kan? Next lepas itu kita buat pula tentang perasaan, tema-tema tentang perasaan, tentang cinta, tentang kasih, sayang, rindu, kan. Itu untuk semester 2. Untuk semester 3 kita belum announce lagi. Kan? Sempat juga mak berkempen ni untuk UniKS. Untuk sem 3 kita belum lagi, kan. Kita akan announce dalam waktu terdekat ni lah, kalau ada guru perpustakaan media yang berminat lah. Okey, dah faham tentang pengantarbangsaan tu? Kalau nak bertanya pun boleh juga kan, Su? Kalau ada yang boleh mencelah sebab kita guna Google Meet ni sebab kita nak
two-way communication. Kalau ada nak bertanya boleh, silakan bertanya. Nanti saya cuba jawab. Okey? Ataupun tulis dekat ruangan chat pun tak apa. Ya, nanti Zul bacakan. Tulis kat chat. Okey. Okey, ada soalan tulis kat ruangan chat ya. Okey, next slide dia. Sekejap. Mini ada. Okey. Okey. Okey, idea yang bagaimana, ilham dia macam mana, ini antara soalan lah kebanyakan yang penulis kan. Macam mana idea yang kita nak gunakan ini. Dan ilham dia macam mana, kan? Siapa sasarannya? Sekarang kita pilih sasaran kita untuk dibaca oleh pelajar atau sasaran kita untuk public. Saya lebih suka kalau karya itu untuk public, terutama untuk ibu ayah. Kan? Sebab untuk pelajar nanti dia punya cara penulisan tu dah jadi lain. Tapi kalau lah kita nak menulis untuk umum, itu lagi luas sebaran dia, lagi ramai yang dapat membaca, ramai yang dapat maklumat. Jadi kita fokusnya kita ambil keputusan, sasaran kita adalah untuk public. Sama ada rakan guru juga ataupun untuk ibu bapa, untuk pegawai-pegawai pendidikan, kan, untuk kementerian. Jadi kita ambil konsep umum kita bukan untuk sasaran kita bukan untuk golongan pelajar. Okey, boleh macam tu Zul? Boleh. Kan sasaran dia umum. Jadi macam mana nak buat? Macam mana ilham nak datang ni? Sebab kita faham, saya faham kebanyakan orang banyak dia nak tulis. Dia kata macam-macam nak tulis tapi tak tahu macam mana. Sebab dah terlampau banyak. Kan? Banyak sangat nak tulis sampai tak tahu nak mana nak start. Okey, macam selalu saya cakap, yang penting kita kena catat dulu rangka cerita. Kita buat macam tulang ikan tu. Kepala ikan, sirip, tulang dia banyak tulang sampailah kepada pangkal ekor. Last kali baru ekor dia. Jadi kita buat rangka cerita macam tu, ikan yang panjang macam tu daripada kepala, badan ikan, tulang ikan. Jadi buat macam tu dan kita letak setiap tulang ikan itu dengan poin-poin dia. Sebab saya kata buat 10 poin, 10 poin, 5 poin dekat tulang atas, 5 poin lagi kat tulang bawah. Bayangkan ikan, seekor ikan siakap mahal tu, terbaring, kepala dia, lepas tu tulang ikan, tulang belakang ikan, tulang halus kecil-kecil tu. Pangkal ekor dan ekor ikan. Jadi 1 poin, 5 poin dekat atas, 5 poin dekat bawah. Dekat sirip ikan tu, hanyalah aksesori sahaja. Sirip atas, sirip bawah tu aksesori sahaja, okey? Mata ikan, muncung ikan tu aksesori. Tapi main dia adalah kepala ikan. Apa kita nak buat? Tema dia apa? Kan? Jadi 5 poin dekat atas, 5 poin dekat bawah. Catatkan. Pertama sekali ialah apa? Dalam PGM biasanya pertama sekali adalah lokasi. Kan? Lokasi sekolah tingkat berapa, level berapa, macam mana ruang perpustakaan itu, lebar dia macam mana, keluasan dia macam mana, prasarana dia macam mana. Itu lokasi. Itu nanti akan jadi 2 perenggan. Okey, 2 perenggan. Jadi tulang kedua ialah siapakah penggeraknya. Penggerak dia saya dan 2 orang lagi guru lain. Itu poin tulang yang kedua. Atasnya kita pakai tulang atas dulu. Poin kedua adalah siapa? Saya dan 2 orang guru. Poin ketiga apa? Cepat cadangkan. Poin ketiga apa? Poin ketiga adalah contohnya aktiviti. Aktiviti yang kita biasa jalankan. Pinjaman buku, aktiviti bercerita, aktiviti sasaran nilang, pembacaan buku, target untuk pelajar seminggu berapa buku, 2 minggu berapa buku, patut baca sebulan berapa buku, patut baca 6 bulan berapa buku. Itu tulang nombor 3. Tulang nombor 4, pengalaman. Contoh ini cuma contoh.
Tulang nombor 4 adalah pengalaman. Pengalaman buku hilang, buku dicuri, buku koyak, order buku tak sampai, buku silap cetak, macam-macam. Kan, itu dah berapa punya poin tulang keberapa dah tu? Tulang keempat. Ni macam nak tulis buku solo Tak, ringkas-ringkas saja. Ringkas-ringkas, ini poin-poin saja. Ingat cerita kita tak lari kan? Masih lagi bergerak berlaku dalam bilik perpustakaan. Cerita kita tak lari lagi. Belum masuk tulang bawah pula. Tulang bawah tu cerita yang ringan-ringan sikit. Atas tu tadi poin-poin yang sasaran basic. Tulang bawah itu adalah yang ringan-ringan. Sebab dia nanti kita akan blend. Kita akan satukan tulang atas dengan tulang bawah. Tulang bawah tu yang ringan. Yang ringan contohnya macam mana? Blackout contohnya. Tiba-tiba blackout. Tengah-tengah online blackout. Ataupun kunci hilang. Terkunci dalam bilik perpustakaan. Ada kan berlaku. Balik terlupa ada pelajar terkunci. Contohnya. Ataupun cikgu lupa bawa kunci. Murid dah nak start dah ni. Cikgu lupa bawa kunci. Itu tulang nombor 2. Tulang nombor 3 lagi. Tambah lagi yang lain-lain yang ringan sikit. Dah nampak? Nampak tak? Kan? Tulang bawah. Kemudian yang ekor tadi tu. Yang ekor tu. Bayangkan ekor ikan pelaga. Okay? Bukan ekor ikan siakap. Ekor ikan pelaga kan cantik kan? Yang jantan tu. Jadi mestilah dibunga-bunga-bungakan dengan kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang enjoy, yang memang antaranya contohnya dua orang murid pengguna tetap perpustakaan itu satu hari berlaku kejadian yang lucu, kan, macam lucunya contohnya terduduk, lepas tu kain dia terselak, lepas tu pelajar lelaki tu ketawakan. Jadi dalam hal ni cikgu akan masuk. Cikgu akan masuk, akan bagi nasihat, akan bagi tunjuk ajar, akan bagi teguran. Jadi selitkan dengan nasihat-nasihat. Ataupun yang kita nak seronok lagi, bawa pelajar ini keluar, pergi perpustakaan luar. Pergi perpustakaan yang negeri kan, perpustakaan negeri, ataupun bawa pelajar ke periksa buku contohnya. Jadi itu bunga-bunga yang nak mengindahkan jalan cerita tu. Jadi kalaulah payah sangat nak menulis, ambil teori yang saya bagi ini, buat dalam bentuk tulang ikan terbaring. Ingat macam mana yang saya terangkan tadi. Jadi dengan cara macam tu memang tak ada masalah kalau macam mana kita nak sambung cerita-cerita kita. Berbeza kalau lah cikgu-cikgu semua duduk dan nak menaip. Terus nak menaip. Memang susah nak dapat. Idea macam mana. Tapi kalau ikut cara yang saya ajar, buat poin-poin, buat tulang-tulang ikan itu, dan memang akan dapat. Okey? Kan? Nombor 5 tu susun poin-poin ikut graf emosi ini. Maksudnya, macam yang saya dah cakap tadi, tulang atas adalah yang penting-penting. Tulang bawah adalah yang ringan-ringan. Jadi, bila kita buat tu, kita akan adunkan karya itu selang-sendi karya cerita yang berat dengan cerita yang ringan, cerita yang berat, cerita yang ringan. Jadi, tak nampaklah karya tu sangat bosan untuk dibaca. Okey, sangat bosan untuk dibaca. Jadi kita akan jadi menarik seronok-seronok orang nak baca setiap bab. Bukan setiap perenggan. Bab itu dah buku. Setiap perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga tu ada kelainan. Jadi itu menarik untuk dibaca. Dan nombor 6 itu penutup yang ada penutup tu memanglah kena bagi happy ending, okey? Jangan bagi sad ending. Gembira-gembira, cerita-cerita yang enjoy. Dah 10 tahun contohnya kan, dah 10 tahun menjadi memegang tugas sebagai seorang guru perpustakaan dan media, dan saya rasa sangat enjoy, saya sangat puas hati dengan pencapaian saya, dengan kejayaan perpustakaan saya membuat pelbagai aktiviti, dan saya pun rasa
kalau diberi tugas lagi untuk tahun depan, saya tak menolak. Banyak lagi perancangan saya nak buat. Dan paling penting cita-cita saya nak bawa untuk dipertandingkan. Kan? Contohnya macam ada kan pusakaan terbaik, banyak perancangan yang nak buat. Jadi bagi ending tu yang ada jangan bagi sad ending. Macam orang tulis novel jugalah. Ramai orang yang nak happy ending, orang tak nak cerita-cerita yang sedih. Sebab tu cerita Hindustan orang suka. Sebab cerita Hindustan tu enjoy menyanyi dan banyak pancaroba turun naik kan. Tapi endingnya menarik. Happy ending. Okay. Okay, next slide. Ada nak tanya? Tak tanya? Okay. Nextnya. Freeze ke? Siapa yang jaga slide ni? Sebab di tempat yang jaga slide tu hujan lebat. Dia dalam proses. Alright. Boleh tanya siapa ada soalan nak tanya. Okey. Assalamualaikum. Okey, Cikgu Jana. Cikgu Jana tanya, kan, watak macam mana? Watak ni nak kekalkan watak ataupun nak ubah? Saya lebih suka kalau watak itu dikekalkan. Apa? Nyatakan. Nama pelajar tu siapa? Nama cikgu siapa? Sekolah dia di mana? Apa nama sekolah? Tuliskan sebab kita bukan buat novel. Kan? Kita bukan buat fiction. Kita buat sebuah kisah nyata. Bila buat kisah nyata ni kena nyatakan sekolah, nama sekolah tu pun kena sebut. Kan? Jadi sekurangnya sekolah tu dapat kredit. Sekolah tu dapat kredit. Sekolah tu orang kenal sekolah tu. Dan juga nama pelajar pun kalau boleh kekalkan guna nama pelajar tu. Sebab kita buat ni bukan nak blame sesiapa, bukan nak buat cerita negatif kan. Kita buat adalah salinan peristiwa kejadian nyata tapi dalam bentuk buku. Dia kan sekolah mana nama pelajar tu sebab kita salin daripada realiti dalam bentuk buku. Kalau nak cerita. Ada tadi Cikgu Rosin. Kebanyakannya kami lah yang baru nak menulis ni macam ada satu macam kerisauan lah dari sudut bahasa lah sebab kami bukan orang bahasa jadi memang tak dalam bahasa beauties tu kalau menulis sebab saya rasa halangan paling besar lah di sudut bahasa lah bagi saya lah. Itu bukan halangan. Bahasa novel, bahasa cerpen, bahasa puitis jangan sebab kita bukan tulis novel, bukan kita tulis bahasa puitis atau kita buat bahasa sangat bahasa Melayu tinggi. Tak, kita buat tulisan macam mana kita bercakap. Macam tu ya. Kita macam mana kita bercakap, macam itulah kita tulis. Jadi bahasanya sangat santai, sangat ringan. Contohnya cikgu ada menulis di Facebook, biasa kan Cikgu Rosita? Kan ada menulis di Facebook kan, ada menulis, ada WhatsApp kan. Jadi tulis yang apa yang biasa-biasa kita tulis tu tapi dia adalah kisah benar. Kisah nyata. Kalaulah nak menulis tentang antologi ini tapi menggunakan bahasa sastra, memang tak jadi. Memang orang pun tak nak baca. Kan? Contoh Okey, contoh. Saya bagi contoh. Ini bahasa puisi, bahasa sastra lah untuk sebuah kisah antologi guru perpustakaan dan media. Okey, contohnya suatu pagi yang hening, suasana sunyi di sekolah dengan
hujan di luar bilik menderu perlahan-lahan, menitik, gerimis. Aku duduk termenung dalam bilik. Di hadapanku kosong, tiada sesiapa. Kan sangatlah sayunya rasa di hati. Sudahlah hari itu adalah hari lahirku, tapi terpaksa bekerja. Kan? Ataupun kita rasa macam awan seperti tak berpihak kepadaku kerana menurunkan hujan. Jangan macam tu. Tak nak, jangan tulis macam tu. Tulis simple sahaja. Hari ini adalah hari lahirku dan seperti orang lain, aku juga ada mempunyai cita-cita dalam kerjaya. Kalau boleh, hari ini adalah titik mula bagaimana aku ingin menjadi aku yang baru. Jika semalam aku menjadi seorang guru yang terlalu mengikut perasaan kerana keletihan, beban tugas dan peristiwa jiran yang mengusik hati. Tapi hari ini aku telah lupakan semua itu dan akan menerjah kepada hari baru sesuai dengan hari kelahiranku yang ke berapa tahun? 35 tahun hari ini. Di luar, pelajar dah mula sibuk untuk masuk ke bilik perpustakaan, menunggu saja pintu dibuka. Kan simple je. Walaupun hujan menitik di luar sekolah, tapi di dalam perasaan hati berkobar-kobar untuk terus memulakan tugas hari ini. Simple je. Tak payahlah angin berduru, awan berombak, angin sepoi. Tak payah. Simple saja, okey? Jangan sibuk ayat. Okey, faham Mak Sri. Thank you. Kan, jadi yang penting duduk. Yang pentingnya kita kena baca dulu. Okey, alright. Satu lagi, kita kena baca karya orang lain. Cikgu kena baca antologi-antologi lain, terutama antologi yang dah terbit, yang kalau Cikgu Zul selalu promote tu, baca antologi tu dan nampak bezanya bila kita menulis secara santai dengan kita menulis secara ikut emosi dan dengan laras bahasa sastra. Tak ada, kita tak nak macam tu. Straight aja. Senang, straightforward je. Tu yang saya cakap macam kita menulis kat Facebook, macam kita berbual dengan orang. Tapi yang penting sekali, ejaan kena jaga. Jangan ikut ejaan WhatsApp, jangan ikut ejaan chat, ejaan penuh. Ejaan penuh tu pun taklah ejaan bahasa Melayu tinggi. Bahasa standard, kita panggil dia adalah bahasa standard. Okey, prosedur. Mak, kat sini Cikgu Nur Hamiza ada tanya, kalau cerita sadis yang nak share nanti tak menyentuh sensitiviti sesiapakah? Sebab tadi Mak kata kita tulis apa yang dilalui. Cerita sadis tu macam mana? Contohnya macam mencuri? Atau macam mana? Mencuri. Sadis biasanya apa yang berlaku Kalau yang kisah cikgu mungkin bergaduh dengan pengetua ke, contohlah. Janganlah. Bukan Cikgu Nafizah. Contoh macam tu lah, sebab nak jadi GPM ni bukannya satu benda yang macam orang rasa gah kan. Adalah sini-sini sikit. Macam kita nak share, sebab tak semua ingat jadi GPM. Kita boleh tulis. Just pandangan. Kita boleh tulis tentang cerita fitnah itu, orang mengata, adu domba, semua tu ada. Memang ada. Dan boleh kita tulis, tapi kita kena cover balik. Kita kena cover balik fitnah itu dengan yang positif. Kan? Harapnya dengan apa yang telah saya buktikan dengan kejayaan ini, berjaya menutup fitnah yang pernah mengatakan saya ini ambil duit pelajar untuk kegunaan sendiri. Kan, itu negatif kan, itu fitnah kan. Tapi kita kena cover balik, kita kata dah banyak kejayaan saya capai, dah banyak pencapaian yang diperoleh oleh perpustakaan sekolah saya. Itulah menunjukkan perjuangan saya. Walaupun ada yang mengatakan saya ambil duit pelajar untuk kegunaan sendiri. Selit kan juga? Kan? Fitnah tu ambil duit pelajar untuk kegunaan sendiri. Kita adunkan itu dalam ayat kita. Dalam jadi benda Allah tu jadi positif. Ataupun
saya tahu ada kalangan guru lain yang cemburu dengan tugas kami sebagai guru perpustakaan dan media. Bagi mereka tugas ini sangat santai, duduk dalam bilik berhawa dingin. Berbeza dengan mereka kena keluar masuk kelas, turun naik tingkat untuk bertukar dari satu kelas ke kelas lain. Itu fitnah kan, ada cikgu yang kata, you seronok lah jadi cikgu GPM, duduk dalam bilik, selesa dengan buku je, tak tengok kerenah anak murid. Kan? Tak ada masalah pelajar bergaduh ke apa semua. Mesti cikgu ada cakap macam tu kan. Jadi kita ubah tu kepada benda yang positif. Masih lagi kita sentuh tentang guru lain yang pandang serong kepada GPM. Tapi kita positifkan. Saya harap pencapaian yang saya telah buat ataupun tentang khidmat perpustakaan saya yang berjaya memberi khidmat kepada guru dan pelajar akan menjadi balasan kepada kata-kata buruk yang mengata tentang saya dan tim saya kerana macam-macam lah. Tahulah dunia pekerjaan ni kan dengan dendamnya, politiknya kan. Jadi coverkan semua tu dengan benda yang positif. Pencapaian kita berjaya melangkis adu domba orang. Jadi tolak tepi semua tu selepas ini saya akan pandang ke depan. Saya akan terus memberi khidmat. Banyak lagi perancangan yang saya nak buat untuk perpustakaan sekolah. Bagi negatif, positif macam tu. Jadi kita sebut kan tadi tentang adu domba, tentang politik semua tu. Tapi kita cover balik. Macam tu juga kalau buku kisah hidup. Kita nak cerita tentang aib bapak kita, aib mak kita, kan? Saya selalu cakap macam tu. Boleh cerita tapi kena cover kan. Menunjukkan kita tak malukan mak kita tak malukan bapak kita. Jadi boleh tulis tapi kena pandai. Okey? Mak bukan GPM pun dah boleh siap kisah GPM. Mak bukan GPM ni. Saya dulu pernah jadi pengawas perpustakaan masa sekolah. Bab sorok buku kan. Sebab kita nak baca lagi buku tu. Kalau kita letak kat rak, orang lain akan baca. Kita sorok kat rak lain. Tu biasalah. Cikgu dah tahu dah. Kalau buku hilang, mesti dia tahu. Mestilah dia awak letak kat mana buku semalam. Okay. Buku tak pulang-pulang pun saya lah. Sebab sayang nak pulang. Lepas pulang pinjam balik. Jangan orang lain jangan harap boleh dapat buku tu. Okey, ada soalan lagi? Okey, soalan lain? Kalau tak mau bercakap, boleh tulis di ruangan chat. Saya pun sama-sama saya tengok juga kalau ada yang terlepas. Okey, yang kita punya sasaran tulis tu 900 perkataan tadi. Okey, slide cikgu ni. Rumah cikgu ni dari Penang. Penang hujan lebat. Itulah yang lainnya. Macam mana nak beza poin berat dan poin ringan? Cikgu Razia tanya. Boleh jawab saya jawab dulu Poin berat tu dia lebih kepada perkara-perkara asas, perkara-perkara basic sebagai guru perpustakaan. Tugas, tanggungjawab, sasaran, kan? Perancangan, pelaksanaan, itu berat. Yang ringannya ialah suka duka, kenakalan pelajar, buku hilang, dugaan bergaduh. Yang ringan-ringan tu itu yang bukan yang beza dengan yang berat tadi tu. Sebab yang tulang atas tu adalah tulang yang berat. Dia nak menampung tulang yang bawah. Ingat macam tu je Bila kita buat ringkasan tu, ingat tulang atas adalah tulang yang berat, nak menampung yang bawah yang ringan-ringan. Yang ringan yang santai, yang kelakar, yang lucu, yang sedih, yang happy-happy, itu yang bawah yang ringan-ringan. Contohnya bolpen hilang ke, cikgu punya selotip pelajar ambil, pelajar sorok, ni yang ringan. Ataupun pelajar tak pulangkan buku, kita pun tengah fikir macam mana nak buat denda. Tapi elok kita nak denda dia
itulah yang dia pulangkan buku. Itu yang ringan. Yang atas tu semua yang berat-berat. Yang pengharapan sekolah, bagaimana target sekolah, itu yang berat. Itu tulang atas. Dia cikgu Nora ini dah banyak dah contoh mak bagi. Okey. Prosedur hantar karya ni kita nak 900 patah perkataan sahaja. Okey, 900 sahaja. Tarik 9 rajuk karya semua tu 900 patah perkataan. Dan saya nak kalau boleh ada trivia. Trivia ini adalah bahagian B. Bahagian B yang biasanya kalau dah ada buku, dah biasa buat dengan buku kisah hidup, bahagian B itu adalah trivia. Trivia tu maksudnya poin-poin yang kita tak cerita di atas dalam main story tadi, dia adalah dalam bentuk ringkasan poin-poin saja. Biasanya dalam 5 poin saja cukup. Tengok bahagian A adalah isi cerita dan penceritaan. Itu adalah cerita bahagian A. Tapi bahagian B 5 perkara trivia tentang diri kita, cerita keseluruhan topik kita, betul pengalaman suka duka dan pencapaian. Yang kita. Itu trivia B 900. Bahagian A dengan bahagian B itu memang biasa selalu saya buat dalam buku-buku antologi kisah hidup untuk membezakan antara penerbit saya punya dengan penerbit lain. Penerbit lain tak buat bahagian A dengan bahagian B. Mereka buat bahagian A sahaja. Cerita keseluruhan. Tapi saya nak bahagian B tu dia adalah dalam bentuk poin saja, 5 perkara saja. Contohnya lah perkara trivia tu nombor 1 ialah menjadi guru perpustakaan adalah bukan cita-cita saya. Saya kalau boleh tak mahu jadi guru perpustakaan, tapi alhamdulillah akhirnya saya menjadi tokoh guru perpustakaan. Tahun berapa. Itu satu poin. Okey, yang kedua trivia saya adalah menjadi salah seorang guru yang mendapat anugerah cemerlang di sekolah. Contohnya lah nombor 2. Nombor 3, dalam kalangan 13 orang guru yang baru mendapat lantikan, saya adalah salah seorang kenaikan pangkat. Contohnya macam tu. Kenapa trivia 1 tu? Macam mak dapat baca Macam mak dapat baca. Okey, nombor 3 trivia nak lagi. Nombor 3 adalah tentang saya adalah anak ketiga dalam keluarga menjadi guru perpustakaan. Kakak, abang saya jadi guru perpustakaan. Okey, boleh juga masukkan lah. Mak dulu pun pernah jadi guru perpustakaan. Jadi benda-benda poin-poin saja. Berbeza dengan bahagian A tadi. Sebab bahagian A tadi kita dah cerita tentang sasaran, pelaksanaan, tugas, tanggungjawab, perancangan kan. Itu bahagian A tadi. Dan bahagian B jangan ulang balik lah. Apa yang kita dah cerita dalam bahagian A tu. Okey, ringkas-ringkas saja, poin saja. Dan sekeping gambar. Gambar penulis dan sekeping gambar untuk trivia. Saya tak tulis lah dalam tu. Sekeping gambar untuk trivia tu adalah gambar peristiwa, gambar bercerita, gambar landscape. Itu untuk bahagian B. Contoh dia dalam buku kisah hidup lah, nanti Dr. tunjukkan Mak, kalau yang gambar trivia yang kedua tu, kalau kita buat gambar library kita ataupun kita latar belakangkan library kita, boleh kan? Macam tu maksudnya? Boleh. Itu kalau untuk komplimen kita terhadap sayang kita kepada bilik perpustakaan kita tu. Kita ambil lah gambar, kita bergambar, belakang kita tu buku-buku tersusun. Kan? Itu kemenangan seorang sajalah. Tapi selalu macam mak cakap, kalau boleh ramai. Letak 5 orang dalam gambar tu, 5 guru-guru lain. Jadi 5 guru tu akan beli buku tu. Strategi pemasaran. Itu pemasaran, itu strategi pemasaran. Ataupun dalam letak gambar pelajar 10 orang, jangan ramai, 40 orang, 30 orang gambar akan jadi kecil. Jadi gambar tu dah tak ada makna.
Kalau boleh setakat 5 orang atau 6 orang pun dah cukup. Gambar depan adalah gambar kita, muka kita. Gambar untuk trivia adalah gambar bercerita, landscape. Boleh macam Dr. Zul cadangkan ambil gambar bilik kita, cantik. Biasalah perpustakaan kan dengan langsir kerawang-kerawang tu, dengan lapik meja warna-warni, kan? Sekarang minimalis. Minimalis, okey. Ada sofa-sofa semua kan? Ambil gambar dengan pengetua satu sekolah kena beli. Betul. Kan? Gambar-gambar, kalau boleh yang paling senang ni gambar rakan-rakan sejawat lah, guru-guru yang bukan guru perpustakaan lagi bagus. Jadi dapat gambar di dalam tu lagi bagus. Okey, yang termasuk trivia tadi bahagian B, lupa saya lupa masukkan gambar muka kita, gambar close up, dan nombor 2 adalah gambar landscape untuk bahagian B. Tadi ada tanya tentang point kan, berapa point. Sebab saya dah kata 900 patah perkataan, point lebih kurang dalam 15 guna Times Roman. TNW, Times New Roman. 900 patah perkataan. Jangan kira berapa muka surat. Sekarang kita kira patah perkataan. Kalau kira muka surat, nanti kalau saya kata 5 muka surat, ada yang tulis point 20. 4 muka surat dah habis cerita dia dah. Jadi jangan tulis berapa point. Okey, ini tarikh akhir hantar karya 31 Julai 10 malam. Boleh? Single spacing, single and half, Times New Roman 1.5 15 spacing. Times New Roman 15, 1.5 spacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja. Okey. Kalau gambar-gambar tu ada 3-4 gambar. Satu gambar saja, gambar kenangan. Mungkin juga masa kita bertugas dulu, ataupun satu gambar kita hari ini pun boleh. Tak semestinya gambar kita pernah bertugas di perpustakaan dulu. Gambar sekarang pun boleh. Sekarang jadi guru apa pula, kan? Okey. Yang penting gambar tu landscape, bercerita. Okey, faham. Terima kasih Mak Sri. Assalamualaikum. Salam. Okey, ini adalah dia punya susunan macam mana nak hantar karya tu nanti. Mula tajuk. Yang pertama sekali letak tajuk. Yang kedua letak nama, lepas bawah tajuk tu nama penulis. Kemudian gambar penulis. Itu biodata. Biodata 80 patah perkataan. Tak banyak tu. Jangan banyak. 80 patah perkataan tu cukup. Lepas tu ikuti dengan cerita dan akhir sekali trivia 5 poin saja. 1 poin sebaris ayat. Jangan dah saya kata 5 poin, 1 poin tu seperenggan. Poin kedua seperenggan. Poin ketiga seperenggan. Jangan. Dia kena ringkas saja poin-poin. Itu kita panggil trivia. Okey, faham Mak 900 perkataan tu sekali dengan trivia, semua sekali kan? Ya, semua 900 perkataan. Kalau banyak sangat nak cerita, asingkan. Bahagian pertama lain cerita, bahagian kedua trivia tu cerita lain. Jadi banyak boleh masuk. Ada orang, di bahagian kedua tu dia pick up aja daripada cerita pertama tadi. Bahagian A tadi. Tak best. Nanti ada pengulangan kan? Pengulangan cerita. Asingkan bahagian A, cerita lain. Trivia tu hanya trivia saja. Okey. 5 poin saja, 1 poin sebaris ayat.
Cikgu Norinda, sekarang saya ada bilik apa tu? Cikgu Nurlinda, bilik PSS lama dah kena roboh, diganti dengan bangunan kelas baru. Sekarang saya ada bilik PSS yang baru. Terpakai lagikah kisah bilik PSS lama? Boleh. Boleh, itu kira macam flashback lah. Kan, boleh cerita lagi guru misalkan bilik yang dulu sebagai flashback berbeza dengan bilik sekarang. Semua juga ceritakan yang dulu bilik tu dah roboh, semua tu cerita. Jangan nak rahsia-rahsia, cerita. Sebab itu memang kisah nyata kan. Dan Cikgu Eli tanya Vedanta tu nak cerita apa? Oh, nama, dapat pendidikan di maktab perguruan mana, bertugas di mana, sekolah mana, ataupun nak cerita lagi personal, dilahirkan bila, di mana, mendapat pendidikan rendah, menengah, pendidikan akhir di maktab perguruan mana. Cukup 80 perkataan saja, pendek je, dia tak panjang. Dalam penyusunan tulisan perlu habiskan 5 poin. Tak juga kena habis sampai detail-detail macam yang saya cakap tadi tu. Ambil poin-poin saja boleh. Pick up tema-tema asas sahaja. Tak semestinya kena cerita detail. Dapat peruntukan berapa, kan, pembahagian. Peruntukan macam mana. Janganlah detail-detail. Ringan-ringan saja, ringkas-ringkasan. Mak, sekarang mesej yang paling banyak sekali masuk di PM tepi. Boleh tak minta tarikh dilanjutkan? Nanti Zu akan bincang lah macam mana nak tarikh lanjutkan. Okey. Biasanya proses kita buat buku ni ambil masa lebih kurang dalam 3 bulan. Sekarang bulan 7. Kalau kita bergerak sekarang, bulan 7, bulan 10 nanti buku kita akan terbit. Bulan 10 nanti, kita ada apa-apa function tak? Ada event tak? Hari perpustakaan bila? Bulan 10. Patut. Bulan hari pusat sumber sedunia adalah bulan 10. Sempat ke tu? Kan? Kalau nak betul-betul nak target. Beri contoh tapak penulisannya. Nanti contoh cikgu ambil, Cikgu Zurida akan bagi contoh macam mana. Kalau siapa yang nak dapatkan contoh, boleh PM. Saya sudah bagi nombor telefon. Tapi saya tak boleh bagi free lah buku tu. Kena beli sebab projek kami yang terbaru. Legacy Abang masih ada sedikit kita kata stok. Tapi yang terkini macam saya penyelenggara Jodoh Kasih menggunakan template yang samalah. Buku tu berharga RM30. Boleh PM saya dan beberapa orang yang dalam ni yang saya rasa juga menulis dengan Uniki HSM 002. Okay. Jadi tak apa, boleh PM saya nanti kalau tak cukup buku, tak apa, kita ramai kawan, kita boleh kongsi lah. Dan buku tu memang ada template yang sebiji macam yang Mak Sri maklumkan. Sebab bila kita ada contoh, lagi senang menulis macam teks. Betul. Bila ada contoh, nanti cikgu-cikgu semua baca buku tu, boleh nampak macam mana cara penulisan yang saya kata santai tu. Tak ada macam tadi cikgu tadi cakap macam mana, tak pandai lah bahasa-bahasa seni ni. Tak, sebenarnya tak ada bahasa seni. Dia sangat santai. Macam mana kita bercerita, kita tarik je. Sangat santai. Okey. Nanti boleh PM dengan Dr. Zula. Okey. Apa lagi soalan? Kalau boleh dapat tulis macam mana yang hasrat saya mula-mula tadi, pengantarbangsaan tu. Tulis tentang susah senang, pengalaman lokal yang kita alami supaya bila kita bawa buku tu ke luar negara dia relevan. Dia boleh diguna pakai oleh orang lain. Macam mana kita baca, maksudnya saya pernah baca satu cerita seorang penulis tu di China, dia menulis tentang susah payah mereka di China, bawa buku tu ke Frankfurt dan orang Frankfurt suka terima buku tu sebab mereka tak rasa, tak pernah alami macam mana menjahit jerami padi, macam mana menyusun tanah lumpur menjadi dinding rumah.
Jadi mereka tak alami tu, jadi dia orang suka ceritanya macam tu. Jadi kalau cikgu ada dapat sampaikan kisah susah senang guru di pedalaman lagi bagus. Kan di Sabah, di Sarawak itu memang ramai orang nak tahu. Saya sendiri pun nak tahu sebab kita tak tahu. Kurang pendedahan kisah-kisah guru di luar bandar. Terutama yang dihantar bertugas ke luar bandar. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, benda ni kisah nyata. Kita kongsi dengan orang lain yang tak pernah alami. Jadi itu adalah satu ilmu baru. Kalau saya baca itu ilmu baru bagi saya. Mak, ni ada cikgu tanya, trivia ni macam sinopsis cerita. Bukan. Dia point form kan? Dia point form. Dia bukan sinopsis cerita, dia bukan ringkasan daripada bahagian A. Bukan. Dia adalah satu poin-poin yang lain yang tak ada dalam bahagian A. Sebab bahagian A tadi adalah cerita kita, cerita tentang tanggungjawab, tugas kita sebagai PM. Tapi trivia tu adalah kalau boleh personal pun tak apa, kan? Saya sudah bertugas di 7 GPM sekolah. 3 di luar bandar, 3 di bandar, ataupun saya sampai poin ketiga, apa yang menyebabkan saya suka dengan tugas ini sebab saya nak berbakti kepada masyarakat, sebab saya nak bagi banyak lagi maklumat kepada pelajar saya. Itu poin kedua. Jadi ringkas-ringkas saja. Personal lagi bagus. Sebab cerita A tadi semua dah yang besar-besar, yang berat-berat kan. Trivia ni yang ringkas-ringkas saja. Tapi dia bukan sinopsis. Okey, boleh tak nanti sharekan rakaman? Boleh. Nanti kita share, nanti itu share. Okey. Ada soalan yang lain berkenaan dengan tarikh tu. Kita cuba dulu deadline 31 Julai sebab untuk maklumat semua GPM, kita dah banyak program lepas ni dan Presiden kita pun telah berbincang dengan Tuan Khair daripada majlis buku berkenaan dengan beberapa program. Jadi kalau buku kita siap, jadi setiap program ni macam bulan 12 kita insya-Allah kita ada seminar lagi, kita dah boleh masuk. Kemudian pesta buku diawalkan mak kan? Betul. Diawalkan. Jadi buku kita dah bersedia. Jadi bila buku kita dah bersedia, kita boleh rancang program hasil penerbitan buku tu. Jadi kita tak boleh tanggung-tanggung lah sebab peluang kita insya-Allah banyak. Betul. Dan ini juga cara macam mana PGM nak tunjukkan diri. Kan, gerakan ni dah mula, jangan slow. Kalau boleh baru mula ni kena pangkas. Cepat. Kan, sebab proses buat buku ni biasanya 3 bulan. Paling cepat lah, 3 bulan siap cetak. Kan, so kita boleh masuk untuk pesta buku antarabangsa, kita boleh pergi pesta buku negeri-negeri. Kan, kalau sempat bulan 10 ada banyak pesta buku Selangor rasanya bulan 10 ke bulan 11. Bulan 11. Pesta buku Selangor. Pesta buku Selangor tu adik sikit dari pesta buku antarabangsa. Meriah juga di Selangor. Okey, jadi kalau boleh cuba patuh 31 Julai tu. Lambat lagi, ni baru 10 berapa bulan lagi, 13. Kan ada lagi 20. 3 banyak lagi. Bulan ni 31 hari bulan. Kalau boleh duduk dalam masa 1 jam, boleh siap. Untuk first draft. Yang penting ada first draft dulu. Macam saya dah ajar tadi, kalau nak terus duduk, terus menaik memang susah. Tapi kalau boleh buat tulang ikan tu, buat rangka-rangka poin-poin dulu. Jadi next, barulah kita buka laptop, kita duduk, kita follow kita punya poin-poin saja. Memang senang. Kalau baru nak start, baru nak naik, memang tak boleh. Cuba cikgu. Tak, cikgu seram. Jangan seram. Cuba. Kenapa? Buku jurnal penulisan, package 2. Kenapa cikgu tak dapat ke? Okey. Ada sebarang. Belum dapat. Yang tu nanti Siti Fauzan itu PNDP. Kenapa tu? Ada tak dapat? Dia dah bulan 7 ni. Kan? Okey, ada soalan lain tak sebelum tanya sekarang supaya nanti sebarang kemusykilan boleh Mak Sri jawab terus.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya GPM bahagian utara lah, bawah Cikgu Zuridah lah. Okey. Ya, Kak Okey. Dahlia. Ya, Cikgu Zaira Sa'ad. Okey, saya nak highlight balik lah tajuk. Okey, tajuk kita tu macam mana? Tajuk tu macam mana apa ni? Macam mana nak bagi Bagi tajuk? contoh tajuk. Contoh tajuk. Macam mana contoh tajuk Bagi satu contoh supaya nampak. Okey. Zul ada contoh. Macam-macam ada. Macam-macam tajuk boleh bagi cikgu. Contohnya Bagi satu contoh, saya nak bagi nampak sikit. Mak, kita boleh guna contoh yang kita buat buku Aku Bukan Cikgu Syahari. okey. Tu. Kan daripada cerita tajuk pun aku saya pun tak adalah Sebab saya nak tengok balik lah 1 sampai 6 ni supaya takut saya tak faham lagi. macam buku Aku Bukan Cikgu Syahari tu, tengok tajuk pun macam kita tahu Cikgu Syahari ni selalu tidur dalam kelas, tapi dalam kisah Aku Bukan Cikgu Syahari tu kami memaparkan bahawa cikgu ni sebenarnya banyak pengorbanan yang cikgu buat sampai mendapat kerjaan untuk sekolah, untuk anak murid. Jadi kita kata halangan, pengalaman di sebalik kejayaan dalam sebuah sekolah macam tu. Tajuk untuk tajuk, okey, tajuk. Kemudian nama penuh kita, nama penuh dia, nama saya kan. Kemudian gambar, ukuran gambar tu macam mana ukuran dia? Gambar tu biasa gambar pasport yang Gambar pasport tapi bukan gambar yang mark shot yang kita macam dekat pasport tu. Gambar dia macam kita selfie. Gambar tu okey lah, gambar. Tak kisahlah gambar tu bukan nampak formal lah. Tak. Jangan formal, jangan pakai coat sangat, jangan. Macam kita selfie gambar. Tapi jelas, besar kan. Jadi grafik akan kecil, reducekan lah. Tapi kalau bagikan kecil, nanti kita besarkan, gambar tu akan jadi pecah kan. Okey, dari segi gambar, kemudian biodata pun saya dah faham. Cerita dan penceritaan tu berkisar kepada tajuk di atas lah. Kan? Okey, boleh. Berkisar kepada tajuk di atas. Kemudian trivia 5 poin tu satu baris, maksudnya satu poin tu satu baris ayat. Satu baris ke 2 baris pun tak apa, jangan perenggan. 2 baris boleh no? 2 Jangan satu baris. perenggan. Okey, satu perenggan no? Takut silap. Jangan satu perenggan. Satu baris. Satu baris. Kemudian baris tu kita buat poin 1, 2, 3, 1 sampai 5. Betul. Kita buat satu-satu lah. Nanti dekat trivia 1 sampai 5 tu nanti kita letak gambar. Letak gambar di sini. Jadi dia consider satu page lah. Okey, maksudnya kat trivia kita tu kita letak background, landscape, sekolah kita ke apa kan. Landscape perpustakaan kan macam tu lah. Betul. Okey. Kemudian, saya dah faham lah 1 sampai 6 ni saya dah faham. Kemudian trivia. Kemudian satu lagi type kan tadi kan? Okey. Nak type tadi ni apa dia? Time Roman. 15 poin. 15 Jarak poin. 1.5. 1.5. 15 poin tu maksudnya macam mana? Saya yang tua sikit tak faham. Size font dia, size font. Size font. Font dia. Baru nampak. Size font lah. 15. Size font 15 lah. Okey, 1.5 lah dia punya jarak lah. Okey. Okey, jadi sekarang saya baru nampak sebab saya highlight daripada 1 sampai 6, kemudian A tu bahagian cerita, B trivia. Okey, saya rasa boleh faham lah sebab tengok balik semua tu. Alright. Okey, ni contoh dia Cikgu Jaya, contoh Contoh tajuk. Contoh tajuk tadi. Contoh dia yang pertama, tajuk dia Pinjamkan Aku Waktu. Sedap tu. Kemudian tajuk lain, Bukit Besar Sebesar Impian Abah. Okey. Tajuk lain, Tanpa Ketegasanmu Siapalah Aku. Okey, bagus. Sedap lah tajuk tu. Lagi satu, Bahagia Cara Kita. Satu lagi tajuk, Dia Yang Pergi Tetap di Hati. Okey, last kali contoh tajuk, Lelah Nafasmu
semangat juangku. Lelah nafasmu, semangat juangku. Okey? Okey? Okey, contoh tajuk macam tu. Itulah barulah nampak. Legasi Abah ya, Mak? Legasi Abah. Lelaki pelindung cinta. Okey. Okey, tak apa, bagus. Tapi nanti saya akan PM Cikgu Zuridah, mungkin saya dapat lagi idea-idea dia sebab dia bisa nak usaha buku. Saya ni guru PM juga, tapi mengarang untuk budak je. Jadi Tok Guru saya. Okey, bagus. Terima kasih banyak Puan Sri. Okey. Kedah tangan lah cikgu. Saya Kedah dekat Bali lah, dekat sebelum Bali, sekolah SK Seri Inas. Okey. Nanti pada 31 hari bulan tu nanti Cikgu Zul akan bagi link lah untuk hantar karya ke mana. Lepas tu ni, karya kami tu akan diedit tu. Betul. Mungkin tak elok. Memang akan Kita diedit. pertama kali nak menulis. Nanti kita akan edit. Kita akan lantik editor untuk edit karya tu. Okay, terima kasih banyak atas perkongsian. Alright, okay. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Baru lah dengar suara lelaki seorang. Oh ya. Okay, saya nak tanya Mak Sri dan Dr. Zuridah, ada tak limit gambar yang kita nak guna untuk masukkan dalam karya ni? Dua gambar sahaja. Okay. Untuk selaras perkataan tu. Pertama, gambar profil kita. Kedua, gambar untuk bahagian B. Gambar bahagian B tu gambar yang berbentuk bercerita. Foto bercerita. Jadi 2 keping gambar sahaja. 2 keping gambar sahaja. Okay, gambar kita tu untuk kita letak dekat biodata lah nanti. Okey. Nak tanya lagi satu. Okey. Untuk yang sebab saya ni ketinggalan bas ni sebenarnya. Rakaman nanti share di mana? Zul nak share kat mana Zul? Nanti ni Cikgu Prasad kan? Ya. Cikgu Prasad. Nanti kita cuba upload dalam channel PGPM. Okey, terima kasih. Alright. Tadi saya tengok gambar ni dari Lahad Datu, dari Tawau. Tadi saya tengok gambar Cikgu Prasad dengan Cik He. Kat Facebook. Dekat Facebook. Oh ya. Nak nafi lah tu. Yelah tu. Cikgu Prasad baru dapat akaun GPM tahun ni. Nampak dengan Cik He kat Facebook. Mata saya nampak dia tahu kat mana-mana. Oh ya ke? Hebat Mak sebenarnya. Okey. Lagi ada soalan akhir? Cikgu Prasad di Lahad Datu Tawau. Okey, Tawau. Ni ada soalan, gambar tu letak siap-siap dalam penulisan kita ke? Dia terangkan. Kita jadi dalam penulisan kita nanti kita akan hantarkan karya dalam satu file Microsoft Word. Dalam tu bubur siap-siap gambar, bukannya asingkan kan? Masukkan siap-siap. Masukkan siap-siap gambar dalam cerita kita. Ya. Cumanya saya minta kerjasama, gambar tu kalau boleh jangan crop. Sebab nanti bila kita masuk layout dia akan pecah. Jadi bila kita buat editing nanti selalu masalah menyebabkan kita jadi lambat. Jadi jangan crop sebarangan lah. Ni pada-pada lah cikgu, kalau nak kecilkan dulu squeeze, tapi jangan potong gambar tu, nanti size-nya akan pecah bila kita masuk dalam layout. Dan lagi satu, jangan bagi gambar collage. Ya. Kan nak 3-4 keping gambar masuk, dia collage kan gambar tak boleh. Sekeping je gambar tu. Satu gambar diri sendiri, satu gambar untuk trivia tu. Jadi bolehlah malam ni pilih gambar yang paling menarik untuk dimasukkan dalam buku. Tapi ingat bila gambar tu kena fikir marketing. Betul. Marketing sekurangnya 5 orang dan 5 orang tu akan beli buku tu. Itu maksudnya. Kalau boleh ambil gambar dengan pengetua guru besar, nanti satu sekolah kena paksa beli. Okey, ada soalan lagi? Background saya pun library Perasan. Okey.
Okey, saya juga nak ambil kesempatan ini, Mak, kita baru dapat makluman daripada Presiden sebab Presiden Cikgu Syaridah dia minta saya yang maklumkan bahawa dia baru saja sekejap tadi meeting dengan Perpustakaan Awam Johor dan dia dah rizapkan satu bus khas untuk Mak dan satu slot pentas di pesta ini bukan nama pesta buku Johor, dinamakan sebagai Bazar Buku Johor. Oh, Lokasinya di Ion Tebrau pada 25 hingga 28 Ogos. okey. Okey, Setakat ni belum ada program. Okey, jadi memang GPM yang ada dalam ni dialu-alukanlah untuk turun bersama-sama melihat pasaran buku, bersama menyertai aktiviti dan kalaulah insyaAllah Mak Sri ada, mungkin kita akan pilih tarikh yang sesuai, Mak Sri ada daripada tu, bolehlah bersemuka dengan Mak Sri sebelum kita ambil gambar dengan buku kita pula. Jadi ini yang baru dapat petang tadi lah, insyaAllah memang kita reservekan satu booth untuk unification insyaAllah dan juga satu slot pentas untuk Mak. Nanti kita bincanglah secara lebih detail. Okay, alright. InsyaAllah. Okay, saya rasa ada apa-apa lagi? Mak, kalau ada apa-apa lagi sepatah dua kata untuk ni sebelum kita bergambar beramai-ramai? Okay, mula-mula saya nak ucap tahniah kepada PJM kan kerana ambil langkah inisiatif ni lah. Setakat ni ini grup yang kedua. Yang pertama dulu kita dengan kaunselor Malaysia dan ini adalah guru yang Perpustakaan dan Media. Jadi kalau boleh kita fokus kepada sasaran akhir kita supaya nanti apa perancangan yang saya dan Cikgu Zul akan susun akan menjadi hasil yang lebih impak, lebih besar sebab ini orang dah mula melihat, orang dah boleh tengok pergerakan kita macam mana. Jadi kita jangan main-main, kita fokus, kita terus set sasaran kita supaya hasilnya nanti kita akan dapat macam mana yang kita nak. Dan kita juga boleh mula buat marketing mulai malam ini ya Mak, apa yang kita kalau boleh kita boleh reveal tak? Kita boleh reveal PowerPoint kalau boleh sebab kita berbayar, betul tak? Oh jangan. PowerPoint ni untuk ahli saja, nanti share dalam grup ahli saja kan. Kalau boleh kita minta siapa yang hadir pada malam ni buat sedikit catatan di Facebook ataupun di mana-mana tentang apa yang you dapat daripada pertemuan kita malam ini dan apa harapannya kan. Apa tu saiz ikut saiz komputer, saiz layout komputer. Sebab kita tak yang PM tentang saiz kertas. Oh, kita bukan nak print manuskrip kan, kita nak hantar melalui Word dokumen. Jadi ikut saiz komputer masing-masing lah. Tapi sebab bila saya kata 900 patah perkataan tu dah senang, dah tak payah nak fikir berapa muka surat. Tak payah fikir A4 ke A5 ke. Patuh dengan 900 patah perkataan je, itu saja. Okey, boleh review malam ni apa yang didapat, apa target, apa pengharapan untuk 3 bulan daripada sekarang. 3 bulan dari sekarang buku saya akan terbit. Itulah buku pertama yang saya akan hasilkan. Hasil pada bimbingan grup PJM. Jadi itu pun marketing kan, betul tak? Betul. Okey, kita nak standby untuk ambil gambar. Saya juga nak minta tolong Cikgu Lia untuk harap okey, terima kasih. Kalau boleh jangan ucap terima kasih lagi sebab dia mengganggu kita punya sesi bergambar. Kita stop sekejap sebab kita nak bergambar. Kita minta Cikgu Lia tolong screenshot juga. Takut line agak tak okey. Saya pun cuba screenshot. Okey, tolong buka kamera. Okey, Lia tolong ready sekali lah Cikgu Lia. Boleh tak? Okey. 1, senyum. 1, 2, 3. Okey.
Okey, sekejap. Okey, lagi sekali. Okey, ready? 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey.